Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamani bin Isdar, 2015015 dari Kos Dakwah Fakulti Pengajian Peradaban Islam. Hari ini saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Memartabatkan Bahasa Melayu. Kamus Dewan edisi keempat menjelaskan, memartabatkan bermaksud menjadikan sesuatu itu mempunyai kedudukan yang tinggi pada mata masyarakat. Memartabatkan bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan, seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bahasa Malaysia juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Tuntasnya, tajuk pidato saya ini bakal menyingkap betapa pentingnya memartabatkan bahasa Melayu sebagai asas dalam merealisasikan menjadikan bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang tinggi di mata dunia. Hadirin yang budiman, sesuai dengan slogan Satu Malaysia, kita juga harus menguar-uarkan slogan bahasa Melayu didahulukan, pencapaian diutamakan. Sesuai dengan statusnya sebagai bahasa rasmi dan digunakan dengan meluas, bahasa Melayu perlu diutamakan dan dipertahankan. Tambahan pula, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat untuk perpaduan kaum di negara kita. Oleh itu, bahasa Melayu perlu dimartabatkan untuk menjadikannya lebih berkualiti dan mampu bersaing dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Selain itu, kita berharap agar penambahbaikan untuk menjadikannya lebih relevan mengikut arus perubahan zaman. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama adalah memupuk kesedaran kepada anak-anak sejak kecil. Antara usaha memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan memupuk kesadaran tentang pentingnya bahasa Melayu kepada anak-anak sejak kecil. Dalam hal ini, sudah tentu peranan tersebut perlu dimainkan oleh ibu bapa dan guru-guru. Oleh itu, kesadaran tersebut perlulah ditanam dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Dalam hal ini, sudah tentu peranan menggunakan bahasa Melayu yang betul apabila bertutur dengan anak-anak. Ibu bapa juga haruslah menerangkan kepentingan bahasa Melayu di negara kita dan juga sejarah bahasa Melayu yang telah dijadikan lingua franca pada zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka pada kurun ke-15. Sekiranya kesedaran ini dapat dipupuk sejak kecil, seperti kata pepatah, kalau hendak melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Sudah pasti hasilnya akan berkekalan hingga dewasa dan sampai bila-bila. Hadirin sekalian, indikator saya yang kedua adalah melalui kempen dan peranan media massa. Pihak berkuasa yang bertanggung jawab dalam perkara ini perlulah menjalankan kempen untuk memartabatkan bahasa Melayu. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, haruslah menjalankan kempen yang berkesan untuk memupuk kesadaran dalam kalangan masyarakat agar cinta akan bahasa Melayu. Sebagai contohnya, pihak DBP perlu bekerjasama dengan pihak sekolah dan institusi pengajian tinggi, awam atau swasta yang lain untuk menjalankan aktiviti yang menjurus ke arah memartabatkan bahasa Melayu. Media massa turut memainkan peranan untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan anggota masyarakat. Hal ini demikian kerana media massa memang berkesan dalam mempengaruhi orang ramai. Perkara ini sudah pasti akan membuahkan hasil dan dapat meningkatkan penggunaannya dalam kalangan masyarakat di negara kita. Sekiranya penggunaan bahasa Melayu semakin meluas digunakan, sudah tentu bahasa ini setanding dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Perkara ini dapatlah disamakan seperti kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain di dunia ini. Hadirin sekalian, indikator saya yang ketiga ialah akta yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan menurut Akta 32, yaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963, pindaan 1994, perlulah diperkasakan. Dengan perkataan lain, kerajaan perlulah menguatkuasakan Akta Parlimen ini, yaitu akta yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan pada papan tanda atau iklan. Secara tidak langsung, pihak swasta juga perlu patuh akan akta atau undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu ini. Perkara ini perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana kesalahan penggunaan bahasa tersebut menyebabkan mereka boleh didakwa dan seterusnya didenda. Oleh hal yang demikian, sudah pastilah bahasa Melayu akan dapat dimartabatkan di negara kita. Hadirin sekalian, kesimpulannya sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu perlulah dipergiat dari sekarang. Selain itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu tanpa mengira kaum. Sekiranya perkara ini tidak dapat diberikan penekanan, ditakuti nanti bahasa Melayu akan dipinggirkan daripada menjadi bahasa utama yang juga menjadi bahasa rasmi negara kita. Jadi, marilah kita bersama-sama memartabatkan penggunaan bahasa Melayu agar bahasa ini terus berkembang dan ditingkatkan martabatnya dengan mengor-orkan slogan bahasa Melayu didahulukan, pencapaian diutamakan. Sekian saja pidato saya kali ini dan saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata dan terdapat tutur bicara yang kurang sopan semasa saya menyampaikan pidato tadi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.